Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Kawan-kawan, coba Anda imagine, di tengah-tengah hujan lebat di Toran, ribuan orang berkumpul semata-mata untuk mendengar ucapan panjang lebar Datuk Seri Shafie Apdal. Walaupun basah kuyup, semangat orang tidak padam. Kenapa? Sebab hari itu bukan sekadar perhimpunan biasa, tetapi satu momen penting bagi Parti Warisan apabila 1167 ahli baru dari pelbagai latar belakang mengisytiharkan sokongan menyerahkan borang keahlian terus ke tangan Presiden Warisan sendiri. Dan bukan calang-calang individu yang terlibat juga ya. Bekas timbalan Presiden USNO, Matbeh Ismail, ahli Majlis Tertinggi PBS, Datuk Dr. Joseph Lee, dan bekas Ketua Cabang PKR Toran, Om Bilod Onul. Semua ini menandakan ada sesuatu yang sedang bergegar dalam politik Sabah. Majlis ini diberikan nama Jelajah DSSA, dan menariknya walaupun hujan turun mencurah dengan lebatnya, sekitar 800 orang tetap hadir. Turut serta barisan pimpinan kanan warisan seperti Daryl Laking, Jaujan Sambakong, Junz Wong, dan Aliasgar Basri. Boleh kita katakan bahwa warisan sedang coba mencipta semula gelombang kebangkitan mereka selepas tumbang pada tahun 2020. Dan kalau kita lihat ucapan Shafie yang berdurasi sejam lebih itu, ia penuh dengan sindiran, kritikan, janji, dan tidak kurang juga message tersirat yang boleh kita tafsir sebagai cabaran kepada lawan politiknya. Shafie Apdal menyentuh isu klasik Sabah. Terlalu banyak parti politik, terlalu banyak perpecahan kuasa, dan akhirnya orang Sabah sendiri yang rugi. Kata beliau, bukan beliau yang menentukan masa depan, tetapi rakyat sendiri. Dan menarik apabila beliau menunjuk pada anak-anak kecil di majlis itu sambil menegaskan masa depan generasi itulah yang lebih penting, bukannya masa depan dirinya. Ayat ini nampak macam retorik politik biasa, tetapi ia menekankan satu naratif yang penting. Warisan coba memposisikan diri sebagai parti yang dekat dengan rakyat, bukan sekadar bergantung kepada gabungan besar yang penuh dengan kompromi. Lebih pedas lagi apabila Shafie Apdal membandingkan warisan dengan PAS di Kelantan dan UMNO di Johor. Kalau PAS boleh bertahan lebih 40 tahun di Kelantan tanpa bergabung, kenapa warisan tidak boleh berdiri sendiri di Sabah? Persoalan ini sebenarnya adalah sindiran tajam kepada parti-parti yang sering kali menjalinkan kerjasama demi kuasa, tetapi akhirnya gagal menunaikan janji kepada rakyat. Beliau siap lontarkan soalan provokatif. Kalau rakyat ada masalah air, adakah Zahid Hamidi yang datang? Kalau tiada bekalan elektrik, adakah Anwar Ibrahim turun padang? Kalau perlukan ikan, adakah Muhammad Sabu sanggup turun membantu? Nah, satu sindiran keras kepada kerajaan pusat seolah-olah mahu menggambarkan bahwa Sabah sebenarnya dibiarkan terkontang-kanting. Apa yang lebih mengejutkan ialah janji reformasi politik yang Shafie Apdal tekankan. Beliau berikrar, jika warisan kembali berkuasa, mana-mana menteri tidak dibenarkan berniaga ataupun mengambil kontrak. Kalau mahu membuat proyek, letak jawatan dahulu. Ini adalah satu janji yang berani. Kerana kita tahu di Malaysia, budaya geng kayangan politik yang mengaut proyek kerajaan sudah jadi rahasia umum. Shafie Apdal cuba menonjolkan warisan sebagai parti yang mahu membersihkan politik Sabah daripada kerakusan pemimpin. Tetapi realitinya, persoalan yang bermain di kepala kita ialah mampukah janji sebegini dilaksanakan atau sekadar retorik pilihan raya. Selain itu, beliau juga bentangkan idea pembangunan, membuka kilang tayar Sabah, menghasilkan tongges sendiri, membina kilang ubat-ubatan, menubuhkan universiti baru, malah menyiapkan hospital ala Subang Medical Center tetapi versi Sabah. Semua ini nampak gah, tetapi timbul juga persoalan. Kenapa semasa beliau menjadi Ketua Menteri dari tahun 2018 hinggalah tahun 2020, sebagian besar idea ini tidak sempat direalisasikan?
Ya, beliau hanya memegang tampuk kuasa selama 2 tahun, tetapi janji-janji besar ini pasti akan ditanya semula oleh rakyat. Adakah ini janji baru ataupun janji lama yang dikitar semula? Syafiee Abdal turut mengingatkan bahwa warisan akan mengembalikan artikel 6(7) Perlembagaan Negeri jika memegang majoriti nanti. Artikel ini penting karena ia memberikan kuasa jelas untuk melantik ketua parti yang menang majoriti dalam DUN sebagai ketua menteri. Kenapa isu ini dibangkitkan? Sebab krisis politik Sabah sebelum ini banyak berpunca daripada tafsiran kuasa melantik ketua menteri. Dengan langkah ini, warisan coba meyakinkan rakyat bahwa mereka mahu menghentikan permainan lompat parti dan manipulasi politik yang menyebabkan Sabah kerap bertukar kerajaan. Syafiee juga mempertahankan rekod pemerintahannya walaupun singkat. Katanya dalam 2 tahun, warisan berjaya menyerahkan ribuan geran tanah, 480 di Tambunan, 2.800 di Keningau, dan lebih 400 di Nabawan. Ini coba dijadikan bukti bahwa meskipun pemerintahannya pendek, warisan sempat membuat sesuatu yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Tetapi disinilah naratif kontroversi timbul. Adakah rakyat cukup yakin dengan pencapaian itu untuk mengembalikan warisan ke tampuk kuasa? Sekarang mari kita masuk ke slot persoalan kontroversi. Soalan panas yang wajib kita bincangkan ialah, adakah kemasukan 1.167 ahli baru ini benar-benar tanda kebangkitan warisan ataupun sekadar persepsi politik untuk mencipta momentum menjelang PRN Sabah? Kita tahu politik Sabah penuh dengan lompat parti dan strategi serangan mengejut. Hari ini sokong, esok tiba-tiba boleh keluar pula. Jadi sejauh manakah angka ini benar-benar kukuh untuk warisan? Tambahan pula, kemasukan nama-nama besar seperti bekas pemimpin USNO, PBS, dan PKR boleh memberikan impak image, tetapi apakah mereka membawa pengikut akar umbi bersama ataupun sekadar individu yang kembali mencari platform yang baru? Kita juga harus persoalkan, adakah janji Syafiee Abdal untuk melarang menteri terlibat dalam perniagaan mampu dilaksanakan? Realitinya, politik Malaysia tidak pernah sunyi dengan isu rasuah, kroni, dan juga projek mega. Kalau warisan benar-benar mahu menghapuskan budaya ini, ia akan berdepan tentangan bukan saja dari dalam parti, tetapi juga dari pemain industri yang selama ini mendapatkan keuntungan. Adakah rakyat Sabah bersedia melihat perubahan drastik ini atau mereka masih terikat dengan politik lama? Dan akhirnya persoalan yang paling besar, adakah warisan benar-benar mampu kembali memerintah Sabah tanpa bergabung dengan parti yang lain? Atau kenyataan Syafiee Abdal bahwa warisan boleh menjadi seperti PAS di Kelantan sekadar ilusi? Kita tahu, Sabah bukan Kelantan. Dinamik politiknya jauh lebih kompleks dengan kepelbagaian kaum, agama, dan juga kepentingan wilayah. Kalau warisan mahu berdiri sendiri, mereka perlu bukan saja bilangan ahli yang ramai, tetapi juga jaringan sokongan akar umbi yang benar-benar konsisten. Jadi, kawan-kawan, adakah kita sedang menyaksikan kebangkitan semula warisan atau sekadar percobaan untuk meniup semula api yang hampir padam? Inilah persoalan yang kita perlu fikirkan. Kerana pilihan rakyat Sabah dalam PRN nanti bukan sahaja menentukan nasib warisan, tetapi masa depan politik negeri secara keseluruhan. Dan sebelum kita tutup, mari kita renung kembali kata-kata Syafiee Abdal. Masa depan anak-anak ini penting. Jangan fikirkan masa depan saya. Adakah ini janji ikhlas seorang pemimpin ataupun sekadar kata-kata manis untuk meraih undi? Nah, Anda tentukan sendiri. Kalau Anda rasa warisan mampu bangkit semula, tinggalkan komen Anda. Kalau Anda rasa ini hanyalah drama politik, beritahu juga pandangan Anda. Dan jangan juga lupa untuk tekan butang like, share video ini, dan subscribe karena kita akan terus bongkar isu-isu panas politik tanah air tanpa tapisan. Ingat kawan-kawan,
Politik Sabah bukan sekadar kisah siapa jadi ketua menteri. Ia adalah soal masa depan negeri yang kaya dengan sumber tetapi masih lagi ketinggalan. Dan siapa-siapa yang benar-benar ikhlas hanya masa dan rakyat yang akan tentukan. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.